Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda yang berada di rumah, selamat menyaksikan rancangan iInfo. Untuk pengetahuan kita ni bersama pada 15 Julai 1996, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan penubuhan mahkamah-mahkamah syariah sehingga ke tahap yang setinggi-tingginya. Ini bagi menangani bukan sahaja pentadbiran undang-undang keluarga, malahan juga ada pada ketika yang munasabah akan juga mengendalikan kanun jinai Islam, yakni Islamic Criminal Act selengkapnya sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Auda, hari ini di dalam rancangan iInfo kita ni ada menjemput Puan Nur Aida binti Haji Timpus, iaitu pegawai perundangan syar'i, untuk menerangkan mengenai akses orang awam kepada mahkamah syariah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa khabar kita hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat-sihat saja. Ya. Okey Puan. Jadi soalan yang pertama, berhubung kait dengan tajuk tadi yang akan kita dibincangkan hari ini. Mungkin ramai penonton yang berada di rumah tidak sabar ingin tahu bagaimana sebenarnya akses orang awam kepada mahkamah syariah serta peranan dan fungsi perkhidmatan yang disediakan untuk orang ramai. Silakan Puan. Okey. Tajuk yang dibincangkan pada hari ini iaitu berhubung dengan akses orang awam kepada mahkamah syariah ialah bagaimana cara orang awam itu mengetahui maklumat-maklumat penting berkaitan dengan perkhidmatan yang diberikan oleh pihak mahkamah syariah kepada orang awam. Jadi sebagai permulaan saya juga ingin mengungsikan sedikit maklumat yang telah dikumpulkan oleh pihak mahkamah dalam tempoh 3 tahun kebelakangan, iaitu jumlah orang awam yang berurusan ke mahkamah syariah. Itu pada tahun 2018 sebanyak 47,991 orang yang berkunjung, dan pada tahun 2019 sebanyak 46,735 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 34,765 orang yang berkunjung ke mahkamah syariah di seluruh negara tu. Jadi mereka ni mengunjungi mahkamah syariah ni untuk berurusan dengan masing-masing punya urusan lah. Jadi di antara perkhidmatan yang diberikan oleh mahkamah syariah itu, sebelumnya saya ingin menerangkanlah mahkamah syariah ni terbahagi, perkhidmatannya terbagi kepada 2, iaitu perkhidmatan mahkamah dan perkhidmatan perkahwinan, perceraian, pembatalan dan rujuk orang Islam. Jadi untuk orang awam akses kepada mahkamah ni bolehlah melayari laman sesawang mahkamah syariah, iaitu www.esyariah.gov.bn, ataupun melalui email dan melalui telefon ataupun secara walk-in. Peranan dan fungsi mahkamah syariah itu dari bahagian perkhidmatan mahkamah yang akan mendengar kes-kes mahkamah. Jadi sebelum kes itu dibawa ke mahkamah, banyak prosedur-prosedur yang perlu dibuatlah oleh pihak-pihak ini. Jadi di antaranya untuk mendengar kes mal dan kes jenayah. Jadi kalau kes mal ia akan dimulai ataupun dihadapkan oleh pihak-pihak itu sendiri, dan selalunya pihak yang menghadapkan permohonan ke mahkamah ni sama ada dipanggil bagi kes-kes tuntutan, ia dipanggil plaintiff dan defendant lah, yang pihak yang kena tuntut. Dan kalau kes-kes permohonan ia akan dipanggil responden dan pemohon dan responden. Dan bagi kes jenayah, selalunya kes itu akan dibawa ke mahkamah oleh pihak pendakwa syar'i. Okey. Jadi kalau sekiranya pihak-pihak ini berkemampuan, diorang pun boleh melantik peguam syariah, itu adalah digalakkan. Sebabnya kalau peguam syar'i diorang lebih mengetahuilah macam mana proses-proses mahkamah itu. Kalau
bagi pihak-pihak yang tidak diwakili peguam, bolehlah sama ada diorang mengakses laman sesawang itu untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun melalui email kepada mahkamah dan melalui telefon ataupun secara walk-in. Jadi bagi perkhidmatan perkahwinan, pejabat pendaftaran perkahwinan, di antara perkhidmatan yang dijalankan adalah seperti orang ramai lah tu memohon kebenaran untuk berkahwin, memohon pendaftaran pernikahan ataupun memohon untuk pemeriksaan daftar dan indeks perkahwinan dan perceraian. Jadi bagi permohonan perkahwinan, setiap warga negara ataupun penduduk tetap yang akan berhajat untuk berkahwin, di dalam undang-undang ada menyatakan bahawa pemohon yang berhajat untuk berkahwinan ini mestilah menghadapkan permohonan kepada Timbalan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian, Pembatalan dan Rujuk Orang Islam di daerah di mana ia bermustautin, tidak kurang 14 hari dari tarikh pernikahan dijalankan. Jadi perkara ini adalah berdasarkan undang-undang daripada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 bab 15. Jadi bagi menghadapkan borang permohonan ini, sudah setentunya lah dia memerlukan borang-borang itu. Borang-borang ini boleh didapati di laman sesawang yang telah saya nyatakan tadi, ataupun melalui secara QR code yang ada di Mahkamah Syariah, dan ataupun secara walk-in lah di kaunter perkhidmatan Mahkamah Syariah. Jadi kebenaran perkahwinan itu setelah permohonan untuk berkahwinan itu setelah lengkap dihadapkan kepada Timbalan Pendaftar, akan dikeluarkanlah kebenaran kepada pemohon itu setelah lengkap semua borang-borangnya. Dan bagi setelah perkahwinan itu dilaksanakan, sudah setentunya lah perkahwinan itu perlu didaftarkan berdasarkan bab 24/3 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217 jua. Jadi ada bagi pendaftaran pernikahan ini, tadi saya lupa je menjelaskan kebenaran perkahwinan itu ada yang memohon berkahwin sama ada dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi bagi warga negara ataupun penduduk tetap yang akan berkahwin di luar negeri ini, diorang pun perlu je menghadapkan permohonan kepada Timbalan Pendaftar Perkahwinan dengan menyatakan maklumat-maklumat lengkap mengenai pasangannya. Jadi di samping itu juga adalah dokumen-dokumen yang perlu diorang sertakan juga, sama je macam kebenaran berkahwin di dalam negeri. Macam mana perkahwinan ini ada dilakukan di dalam negeri dan di luar negeri, cuma tu je pendaftaran. Pendaftaran perkahwinan ini ada dua. Satu, pendaftaran perkahwinan yang telah dilaksanakan di dalam negara Brunei Darussalam. Bagi perkahwinan yang dilaksanakan di negara Brunei Darussalam ini, ia akan didaftarkan oleh jurunikah, bukannya pemohon ataupun pasangan itu sendiri yang mendaftarkan. Ia akan didaftarkan oleh jurunikah yang menikahkan itu di daerah di mana pasangan itu bernikah. Jadi ada tempohnya juga tu, ada tempohnya 14 hari dalam undang-undang. 14 hari daripada tarikh pernikahan itu dilangsungkan. Tapi bagi pendaftaran perkahwinan yang berlangsung di luar negara, ia perlu didaftarkan juga di bawah bab 29 Akta Undang-Undang Keluarga Islam, tetapi ia didaftarkan oleh pasangan itu sendiri. Jadi ada tempohnya. Tempohnya adalah dalam tempoh 6 bulan setelah
pihak-pihak atua, sama ada kedua-dua pihak ataupun satu pihak datang ke negara Brunei Darussalam selepasnya bernikah atua, bukannya 6 bulan dari tarikh pernikahan itu dilangsungkan. Kalau sekiranya ia bernikah setahun yang lalu sudah di luar negeri, tapi ia baru balik, jadi 6 bulan selepas ia balik itulah ia boleh mendaftarkan, jangan limpas daripada 6 bulan itu. Jadi itu adalah pendaftaran pernikahan, ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Sijil-sijil nikah akan dikeluarkan setelah 10 hari pernikahan itu didaftarkanlah kalau ada masalah yang lain. Jadi selalunya boleh dikeluarkan dalam 10 hari dari tarikh pendaftaran, bukan tarikh pernikahan. Cuma tujuan nikah di dalam negeri. Okey, selain daripada pendaftaran pernikahan, pihak pejabat perkahwinan ini juga mengendalikan memproses permohonan orang awam berhubung pemeriksaan indeks perkahwinan. Pemeriksaan indeks perkahwinan ini adalah bagi pihak-pihak yang sijilnya hilang ataupun ada dalam tangan diorang lah. Jadi diorang boleh menghadapkan permohonan untuk mendapatkan sijil-sijil itu dengan mengisikan borang-borang yang telah ditetapkan lah. Perkahwinan, jumlah kes mal dan kes jenayah yang telah didaftarkan di mahkamah syariah bagi tahun 2018 sebanyak 2,224 kes mal telah didaftarkan, dan pada tahun 2019 sebanyak 2,223 kes mal seluruh negara tu. Pada tahun 2020 sebanyak 2,150 kes. Ini mungkin ada perkurangan sedikit sebab masa tu COVID. Okey. Tapi bagi kes jenayah pada tahun 2018 sebanyak 459 kes telah didaftarkan, pada tahun 2019 sebanyak 283 kes, dan pada tahun 2020 adalah meningkat sebanyak 643 kes. Dan bagi jumlah pendaftaran perkahwinan di negara Brunei Darussalam pada tahun 2018 sebanyak 2,469 kes bagi perkahwinan di dalam negeri. Bagi perkahwinan di luar negeri adalah sebanyak 86 kes. Pada tahun 2019 sebanyak 2,621 kes yang berkahwin di dalam negeri dan 109 kes yang berkahwin di luar negara yang berdaftar di negara Brunei Darussalam. Pada tahun 2020 jumlah perkahwinan di negara Brunei Darussalam dalam negeri adalah meningkat sebab masa COVID banyak yang memohon kahwin. Jumlahnya adalah 3,478 dan nikah di luar negara adalah sebanyak 45 kes. Bagi kes-kes perceraian yang berdaftar di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak dalam dan luar negeri 522 pendaftaran perceraian pada tahun 2018. Pada tahun 2019 sebanyak 624 kes yang perceraian yang berdaftar, dan pada tahun 2020 sebanyak 583 jumlah pendaftaran perceraian. Dan pada tahun 3 tahun kebelakangan juga ada banyak pasangan yang telah rujuk. Pada tahun 2018 sebanyak 352 pasangan telah rujuk. Pendaftaran rujuk yang telah didaftarkan pada tahun 2019 sebanyak 335 kes. Dan pada tahun 2020 sebanyak 409 pasangan. Semakin meningkatlah. Baik, Puan, terima kasih. Jadi soalan seterusnya, apa halnya jika orang ramai masih belum faham ataupun kurang mengetahui bagaimana untuk menggunakan panduan akses e-syariah? Pihak mahkamah syariah setakat ini, selain daripada kalau orang ramai indah faham menggunakan akses melalui e-syariah tu, diorang ini boleh datang sendiri ke mahkamah secara walk-in lah untuk berjumpa dengan pihak-pihak ada di kaunter. Diorang akan membantu pihak-pihak inilah untuk berurusan
macam menerangkan borang-borang apa yang diorang perlukan dan apa tindakan-tindakan yang patut diorang lakukan lah. Jadi bagaimana pula ataupun bilakah waktu beroperasi di Mahkamah Syariah, seperti waktu operasi kaunter, waktu pendaftaran dan perjumpaan, waktu pembayaran sama hari Sabtu macam mana tu Puan? Waktu pendaftaran dan perjumpaan pada hari Isnin hingga Khamis adalah bermula dari jam 8 pagi hingga 12.30 hari, dan pada waktu petang pada jam 2 petang hingga 4 petang. Waktu pembayaran adalah sama juga, pagi 8 hingga 12.30 hari, pada waktu petang 2 hingga 3 petang. Pada hari Sabtu, waktu perjumpaan dan juga waktu pembayaran adalah bermula dari jam 8 pagi hingga 10.15 pagi. Jadi ni Puan, soalan seterusnya, bolehkah Puan jelaskan apa saja kes-kes yang ada di Mahkamah Syariah? Barangkali Puan boleh jelaskan kes yang dimaksudkan essential ataupun yang urgent tu Puan? Kalau kes yang essential case itu adalah kes yang memerlukan kesegeraan untuk didengar. Sebagai contohnya bagi kes-kes pengesahan lafaz cerai. Jadi sebabnya kes pengesahan lafaz cerai ini ia perlu segera didengar, ditakuti pasangan itu berhajat untuk rujuk. Kalau lewat tempohnya tu jauh, takut tempoh edahnya itu sudah berakhir. Jadi perlu disegerakan, seperti kes kes macam nafkah anak, sebabnya perlu disegerakan sebab ada keperluan di sana untuk memberi nafkah anak itu. Ataupun bagi kes-kes wali hakim yang selalunya tempohnya kan nikah itu sudah dekat, jadi disegerakanlah kes pendengaran kes wali hakimnya itu. Itulah contoh-contohnya. Okay. Ataupun bagi kes jenayah, ya macam kes yang melibatkan kes waran perlu disegerakan. Jadi itu dikira sebagai kes-kes yang essential ataupun urgent. Kes sematulah. Baik, soalan seterusnya, pengurusan pendaftaran kes jenayah dikategorikan dalam kategori apa tu Puan? Kalau pengurusan kes pendaftaran jenayah adalah di bawah perkhidmatan mahkamah. Jadi sama juga macam kes mal, ya ada kes yang biasa saja yang macam didaftarkan, ditetapkan tarikh pendengaran macam biasa. Ada juga kes yang memerlukan kesegeraan juga macam yang saya beritahu tadi. Macam kes yang melibatkan kes waran, kes bon ataupun adalah sebab-sebab yang dinyatakan oleh pihak pendakwa, kes ini perlu disegerakan. Jadi itu dimasukkan dalam kes essential juga. Jadi bagaimana pula tindak balas orang awam mengenai akses ke Mahkamah Syariah ni? Adakah ianya menyulitkan ataupun memudahkan mereka sebenarnya e-syariah ni? Jadi kalau e-syariah itu sendiri, kalau golongan yang mudah belia, biasanya diorang bolehlah, bagi diorang mudahlah kan. Tapi kalau bagi golongan yang veteran, jadi diorang ni sebenarnya lebih memilih kepada ke kaunter ataupun bagi yang berkemampuan yang akan melantik peguam syar'i lah, untuk membantu diorang memproses permohonan-permohonan. Jadi akhir sekali ni Puan, bolehkah Puan bagikan nasihat ataupun cara mudah bagi orang ramai yang hendak akses dan memerlukan perkhidmatan dalam Mahkamah Syariah ni? Okey, jadi bagi orang ramai yang memerlukan akses kepada Mahkamah Syariah, diorang ni bolehlah menggunakan perkhidmatan berikut. Sama ada melalui telefon nombor 222-1600 bagi daerah Brunei Muara, 330-385 extension 222 atau 223 bagi daerah Belait, 4220-504 bagi daerah Tutong, dan 522019 bagi daerah Temburong. Ataupun orang awam pun boleh menghubungi pihak mahkamah melalui email. Kalau di daerah Brunei Muara, email counter.mms@judicial.gov.bn. Kalau Belait, mmskb@judicial.gov.bn. Tutong, mmstut@judicial.gov.bn, dan Temburong, mmstut@judicial.gov.bn.
.gov.bn ataupun melalui laman sesawang www.isyariah.gov.bn. Kalau bagi yang untuk mendapatkan borang-borang boleh klik tempat e-borang ataupun kalau untuk pertanyaan boleh klik tempat di maklum balas lah. Ataupun pihak-pihak yang India dapat menggunakan apa yang dinyatakan tadi sama ada melalui email ataupun e-syariah, bolehlah datang ke kaunter-kaunter perkhidmatan di mahkamah-mahkamah syariah di keempat-empat daerah secara walk-in. Okey, baik Puan. Jadi barangkali ada ke tadi yang kuai lintas saja di depan Mahkamah Syariah itu, tapi kita ni belum tahu apa fungsi dan juga peranan Mahkamah Syariah itu sebenarnya. Jadi dengan adanya perbincangan kita ni hari ini, sekurang-kurangnya boleh membuka minda orang ramai untuk lebih mengetahui fungsi dan peranan dalam Mahkamah Syariah itu. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Puan kerana sudi datang dan juga berkongsi dengan saya sendiri dan juga penonton yang berada di rumah Puan. Alhamdulillah, saya selaku wakil pihak Mahkamah Syariah juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit rancangan iInfo yang telah berkesudian menjemput Mahkamah Syariah untuk berkongsi maklumat-maklumat berhubung dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang dilaksanakan ataupun dijalankan oleh pihak Mahkamah Syariah. Okay. Sama-sama Puan. Jadi untuk audio penonton yang berada di rumah, sekian sampai sini saja episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.